Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, yang berbahagia Datuk Dr. Mahender Singh, Koordinator CDL, merangkap Ahli Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan. Okey, yang berusaha Dr. Zalina Muhammad Tahir, juga Koordinator CDL. Pegawai-pegawai JPN, pegawai-pegawai PPD, pengetua dan guru besar, para guru dan semua peserta sekalian. Okey, terima kasih saya ucapkan atas kesudian tuan-puan untuk bersama-sama kami dalam sesi CDL siri ke-98 ini. Okey, saya Cikgu Tuan Juhaida binti Tuan Muhammad Amin adalah moderator untuk sesi hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa, kita mulakan dengan slot CDL Snippets bersama-sama dengan Datuk Dr. Mahender Singh yang bertajuk Let the Children Play. Baik Datuk, silakan Datuk. Terima kasih. Terima kasih Puan Juhaida. Suara saya terang ya, boleh dengar? Jelas Datuk. Alright, okay. Selamat petang kepada semua yang dapat bersama pada hari ini untuk sesi snippets kita yang bertajuk Let the Children Play. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ingat semula zaman kanak-kanak kita, kita tahu bahawa pada zaman dahulu lah, banyak diberi peluang untuk kita bermain, main sahaja. Dan banyak kita pelajari daripada peluang untuk bermain. Apa sebenarnya main, saya akan terangkan sebentar lagi. Tapi saya nak utarakan dan nak kongsi di sini bahawa Let the Children Play ini merupakan satu tunjang utama juga di negara Finland. Dan oleh pakar pendidikan yang berasal dari negara Finland iaitu Pasi Sahlberg yang menulis buku tentang tajuk ini, Let the Children Play. How more play will save our schools and help children thrive. Dan Ralph Waldo Emerson dia kata it's a happy talent to know how to play. Tapi sebenarnya what is play? Next slide please. Tuan-tuan dan puan-puan, play ini adalah sesuatu aktiviti yang dilakukan secara suka hati. Berhasil daripada motivasi intrinsik. Kadang-kadang peraturan itu digubah sendiri oleh pemain atau kanak-kanak. Sentiasa kreatif dan imaginatif. Dan dimainkan atau dikendalikan tanpa keadaan stres. It doesn't matter who wins. Dia tak mengutarakan kemenangan. Ya, tak mengutarakan kemenangan. So ini adalah di antara ciri-ciri tentang aktiviti main ini. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau play ini ada seorang pakar dia bagikan kepada 4 tunjang utama. P for problem based learning, L for language rich, A for active environment, dan Y for young children. Apa maksud problem based learning tu? Bila kanak-kanak bermain, mereka menerokai masalah. Bagaimana nak menyelesaikan masalah. Kalau kita dapat meneliti dan lihat, kita lihat kalau mereka nak pasang puzzle pun, mereka sedang selesaikan satu masalah. Nak buat block tower pun, itu merupakan satu masalah yang mereka cuba selesaikan. Yang kedua, language rich. Semasa kanak-kanak main, play, mereka menggunakan bahasa yang mungkin kita tidak pernah terdengar sebelum ini. Dan secara tidak ternyata, tapi kanak-kanak bermain, belajar melalui main, baca dan menulis juga. Saya sendiri mengalami bila anak saya kata dia nak ambil apa order saya di restoran. Dan kadang-kadang dia juga buat menu, menulis nota dan lekat jangan masuk ke kawasan ini. Mereka buat tanda arah sendiri. Sebenarnya inilah di detik di mana mereka boleh kaitkan aplikasi apa yang mereka lihat dengan apa yang mereka sedang buat semasa main itu. Umpamanya apa yang dia lihat di pasaraya, dia akan buat nota-nota sendiri, nota-nota seperti sebegitu yang apa mereka lihat
semasa mereka main. So, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa yang boleh dianggap sophisticated. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, kanak-kanak bermain dalam keadaan yang aktif, environment yang aktif. Bermaksud mereka bukan main itu tidak semestinya indoor sahaja, tetapi di outdoor juga, di luar. Sekarang kerana sudah ada banyak gadget, maka kanak-kanak kurang terlibat dengan main di luar atau outdoor play. So kita tahu bahawa yang outdoor tu beri mereka peluang, ya, keadaan itu memberi mereka peluang to get themselves dirty. Mereka boleh fokus face and eyes into apa yang mereka lakukan, hands on. Dan mereka akan gunakan segala panca indera. Mereka pilih alat main, mereka pilih jenis permainan yang mereka nak main, dan juga kadang-kadang kawan-kawan mereka akan pilih atau pergi ke rumah rakan untuk main. Pada tahun 60-an dan 70-an, kanak-kanak banyak menghabiskan masa di luar rumah, dan daripada apa yang mereka lakukan di luar tu, hampir 80-90% itu adalah main daripada hanya duduk sembang sahaja. Mereka ambil peluang untuk jadi pemimpin, to be in charge tentang apa yang mereka lakukan. Inilah peluang atau detik-detik pertama mereka mainkan pelbagai peranan semasa terlibat dengan aktiviti main. Bagi orang dewasa, kita sediakan ruang dan peluang. Kita sediakan kadang-kadang kita sediakan alat mainan, dan kemudiannya kita lihat bagaimana. Of course sekarang ini banyak alat mainan itu kita belikan. Tapi pada tahun 60-an dan 70-an dan 80-an, banyak juga alat mainan itu dihasilkan oleh kanak-kanak sendiri. Mereka reka sendiri alat-alat mainan itu, dan kadang-kadang ada ibu bapa juga reka kan alat-alat itu. Kadang-kadang ada abang kakak yang rekakan alat-alat tersebut. Yang keempat, why young children? Young children must play. Harus dibenarkan untuk bermain. Dan Convention UN, United Nations on the Rights of the Child, nyatakan bahawa kanak-kanak perlu diberi peluang untuk bermain. Dalam kajian oleh pakar pediatrik dan sebahagian daripada kajian PhD saya juga tentang aktiviti fizikal dalam kalangan kanak-kanak, mereka mengutarakan Persatuan Pediatrik Amerika, mereka mencadangkan bahawa kanak-kanak mesti main sekurang-kurangnya sejam sehari. Children must play or be involved in physical activity for at least 1 hour a day. Tapi kita tahu dalam zaman sekarang, dengan kita duduk di tingkat 10 dalam Pangsapuri itu, bila kita nak dapat peluang outdoors, mungkin indoors boleh. So outdoors itu kita kena sebaiknya kalau ada taman yang berdekatan dalam kawasan perumahan, walaupun duduk dalam Pangsapuri dan sebagainya. So remember, children must play at least 1 hour a day. Dan untuk mendapat satu tahap kecergasan yang sesuai, kanak-kanak mesti terlibat dengan aktiviti yang berbentuk mengutamakan kecergasan, yang mengutamakan latihan anaerobik, iaitu short spurt of energy, main untuk 10 minit lepas tu rehat. Kanak-kanak ini banyak aktiviti mereka adalah berbentuk anaerobik. They are not mirip kepada senaman atau aktiviti aerobik. Anaerobik ni dalam pemahaman layman, aktiviti yang mengambil masa yang singkat, 5 minit, 10 minit, lepas tu rehat dan lepas tu main lagi dan seterusnya. Pada intermittent rest, ada rehat di antara aktiviti itu. So jangan lupa play, P-L-A-Y, P for problem-based learning, L for language rich, A for active environment, dan Y for young children.
So ini sudah cukup penting kenapa kanak-kanak harus ada peluang untuk main. Kita tahu kalau di setengah sekolah ada sesi petang, murid datang awal 12.30. Kalau kita suruh mereka duduk dalam di satu kawasan dewan terbuka ke atau di setengah sekolah di kantin dan sebagainya, mereka cukup resah. Kerana DNA kanak-kanak adalah naluri mereka adalah untuk secara semula jadi aktif. They want to be active. So, kalau mereka nak aktif, kita kena sediakan. Of course, kita tak bagi sebab cuaca kita panas. Sebelum mereka masuk ke kelas 1.30 nanti, semua dah berpeluh. Tapi kalau di zaman tahun 60-an dan 70-an, itulah kami sebagai kanak-kanak akan buat. We will play even though before going to class. Dan masa rehat pun ramai kanak-kanak main di zaman itu. Sekarang ni kurang sedikit. So tuan-tuan dan puan-puan, Vygotsky, pakar psikologi, dia kata in play, a child always behaves beyond his average age. Kerana dia memainkan satu peranan. Dia akan jadi macam dia tahu lebih daripada yang sepatutnya. He's a head taller. Dia nak mainkan peranan, dia tahu banyak. Dia tahu semua. Tapi dia tunjukkan itu melalui play. So, kita kanak-kanak tidak suka kita kaitkan mereka dengan permainan pada umur, especially kanak-kanak itu ada menang dan kalah. They don't like that. They just like to play. Dan mereka nak gunakan tenaga sedia ada mereka. So remember, I'm only a child. It's only a game. The referee is a volunteer. The coaches are volunteer. Winning isn't everything. Don't shout at me when I make a mistake. Praise me when I play good. Saya tanya rakan-rakan dekat Finland. Dia kata di Finland, di sekolah, kami semua tahu everything is positive. Bila kita lihat satu positif, kita bagi positive reinforcement. So let my coach do the coaching. I want to have fun. Remember, I'm just a child. So let the children play dan buat apa juga. Yang penting, most importantly, in play, children learn how to learn. Kalau satu gagal dalam membuat satu tower, mereka akan cuba buatkan yang terbaik. Mereka belajar daripada kesilapan. So, dalam apa yang dinyatakan oleh Pak C. Sahlberg yang menulis buku yang bertajuk Let the Children Play, when you watch your own children at home, you can easily see that children are born curious and creative. Infants and toddlers are good proof of that if you watch them play. But what often happens is that children grow out of creativity and curiosity when they go to preschool, kindergarten and elementary school. Sebab banyak masa dihabiskan untuk duduk dalam satu kerusi itu dan dengar apa yang cikgu katakan. So yang paling terbaik adalah keseimbangan. Apabila ada kelas PJ, murid-murid kena keluar dan main. Jangan gunakan kelas PJ untuk ulang kaji matematik dan sebagainya. Falsafah pendidikan kebangsaan dah menyatakan kita nak mengoptimumkan aspek fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani. So tuan-tuan dan puan-puan, banyak ada kata-kata hikmah tentang letting children to play. Anda boleh menerokai sendiri. Dia kata, dia overschedule busy world. Please leave me alone. I need to play for my future. It is my work to play so I can grow. Remember, their minds are not made to sit and in one seat and be taught always. So, seperti saya kata, I'm in preschool. I'm not built to sit still. Keep my hands to myself. Take turns. Be quiet, patient, stand in line, or keep quiet all of the time. So, keadaan mesti aktiviti yang kita rancang, termasuk khususnya di preschool atau di sekolah rendah, harus merangkumi segalanya. Dan dalam semua gambar-gambar dan daripada pengalaman kita semua sendiri yang ada dalam sesi pada petang ni, saya jangka tahu tentang kepentingan play ini. Kita pernah dengar, kita sendiri pernah terlibat. Tapi sekarang ini dengan peredaran zaman, kadang-kadang kita abaikan. Tapi bagi negara-negara
terutamanya di benua Eropah, mereka masih lagi mengutamakan play. So tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa buku adalah beban latihan untuk minda, books are the training weights of the mind. Kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber, daripada makalah, majalah, atau kita dengar rakaman-rakaman dan sebagainya, atau menonton video untuk mendapat ilmu-ilmu yang pelbagai. Remember, reading is thinking. Dan saya sebut beberapa kali, it is easier to build strong children than to fix broken adults. So if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Dan saya nak kongsi satu slide tentang satu seminar yang akan atau webinar yang akan berlaku pada 5 hari bulan yang kita panggil CDL Talk, Minds On. Ya. Tajuknya ialah Schooling to Maximize Learning oleh pakar dalam bidang cognition in learning, Mr. Javier Aguelo, yang berada di negara Amerika Syarikat, dan dia akan kongsi tentang ilmu berkaitan dengan the role of cognition in learning. Dan tajuk khususnya Schooling to Maximize Learning. Adalah secara percuma, link ada di sini. Hari ini anda dah boleh berdaftar dan terus dapat jawapan daripada pihak berkenan. So ini satu kolaborasi dengan CDL dan ini adalah tajuk, dan beliau adalah seorang pakar yang terkemuka dalam bidang cognition of learning. So pada 5 hari bulan Ogos pada pukul 10 pagi, minta boleh edarkan kepada semua rakan-rakan anda, please join semua 200 lebih yang ada pada petang ni. Nanti pukul 4.30 mungkin moderator boleh tunjukkan slide ini semula untuk mereka yang masuk kemudian ke sesi kita hari ini. Itu saja daripada saya. Jangan lupa 5 hari bulan Ogos, hari Sabtu, jam pukul 10 pagi. Schooling to Maximize Learning. Terima kasih. Okay, terima kasih Datuk Dr. Mahendra Singh atas perkongsian dari Datuk tadi. Okay, memang benarlah, okay, seperti yang Datuk cakap tadi. Okay, memang sedikitlah dapatan daripada perkongsian Datuk tadi. Memang murid-murid ni, anak-anak ni dia memang akan lebih banyak belajar sambil bermain. Okay, dan lebih efektif lagi bila macam Datuk cakap tadi, tanpa keadaan stres dan tiada unsur pertandingan. Okay, itu pun kita sendiri pun sudah alami dahulu kan? Betul. Okay, saya pun Datuk, pasal webinar tadi pun saya dah ada share link juga di ruangan chat tu untuk yang berminat nak mendaftar tadi. Okay. Ya. Okay, kita galakkan Datuk. semua yang ada dalam sesi-sesi CDL ini untuk join sesi ini, iaitu CDL yang hari Jumaat ni ialah CDL Hands On. Yang pada 5 Ogos itu adalah CDL Minds On. Minds On, ya. Dan kita akan buat setiap bulan sekali sahaja. Dan kita ambil pakar atau yang berpengalaman yang boleh kongsi pengalaman yang terbaik dan ilmu yang terbaik. Okay, terima kasih Datuk. Okay, seterusnya okay, jam pun sudah menunjukkan pukul 3.05 petang. Okay, nampaknya mungkin dah ramai yang peserta yang tidak sabar lagi untuk mendengar perkongsian dari penceramah kita pada hari ini, iaitu Puan Rosmaliza binti Cik Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Cikgu Ija. Okay, tajuk perkongsian Cikgu Ija pada hari ini ialah PDCA, iaitu Plan, Do, Check dan Action, mengupayakan PDPC aktif dan juga berkesan. Okey, sebelum saya menjemput Cikgu Ija, saya akan bacakan sedikit objektif, tata cara dan juga norma untuk sesi CDL kita pada hari ini. Ya. Okey, objektif CDL ialah berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan dan membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Okey, tata caranya ialah peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan atau ahli CDL. Okey, pendaftaran adalah percuma. Peserta akan mendapat jemputan melalui email yang disertakan semasa mendaftar. Okey. Sesi perkongsian berlangsung pada setiap hari Jumaat pukul 3 hingga 4.30 petang. Okey, 1 jam setengah ya. Tapi untuk setiap sesi sekarang kita akan bermula lebih awal 10 minit untuk sesi CDL Snippets.
Okey, iaitu pukul 2.50 kita akan start dengan CDL snippets. Okey, perkongsian adalah secara hands-on. Sijil disediakan menerusi pautan yang akan diberi pada akhir sesi. Okey. Norma yang kita boleh patuhi, sama-sama patuhi untuk hari ini ialah antaranya para peserta digalakkan untuk memasang kamera. Okey, membuka video masing-masing. Okey, juga memanfaatkan fungsi chat sekiranya ada ingin bertanyakan sebarang soalan atau untuk interaksi. Okey, semasa sesi penceramah sedang membuat perkongsian, peserta hendaklah unmute. Okey, unmute masing-masing, kecuali jika ada sebarang persoalan, peserta boleh mute lah. Boleh unmute lah untuk bertanya sebarang soalan. Okey, kalau ada apa-apa boleh unmute ya. Okey, beranikan diri untuk unmute dan berkongsi pendapat. Okey, dan semua peserta bertanggungjawab memastikan ruangan perkongsian Zoom kita hari ini selesa dan selamat. Okey, baiklah. Untuk sebelum saya serahkan kepada Cikgu Ija, saya bacakan sedikit biodata beliau. Okey, info tentang Cikgu Ija. Beliau merupakan Duta Guru KPM Yayasan Petronas. Okey, merupakan penyampai Connecting Dots Learning CDL. Okey, mantan guru cemerlang kimia, mantan penyampai didik TV KPM, mantan jurulatih utama negeri kimia KSSM dan juga mantan, banyak dah mantan ni. Okey, sebab apa? Sebab dia dah pergi ke stage seterusnya dah. Okey, mantan champion teacher chemistry. Okey, baiklah. Okey, sekarang tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Cikgu Ija untuk meneruskan perkongsian pada hari ini. Silakan Cikgu Ija. Baik, terima kasih. Okey, boleh dengar suara saya dengan jelas tak? Kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar suara saya dengan jelas, boleh aktifkan butang thumbs up ataupun boleh nyatakan reaction tuan-tuan dan puan-puan. Boleh dengar. Boleh dengar, alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani yang dihormati Dr. Mahendra Singh, Dr. Zalina binti Muhammad Tahir iaitu selaku koordinator Connecting Dots Learning, dan pada hari ini kita bersama-sama dalam siri CDL Hands-on online session bagi siri ke-98. Dua sesi lagi untuk kita menginjak ke sesi ke-100. Membawakan topik Plan, Do, Check, Action, mengupayakan PDPC efektif dan berkesan. Itulah tajuk yang saya nak bawakan untuk bersama-sama berbincang dan merungkai persoalan bersama dengan hadirin hadirat sekalian. Yang dikasihi juga rakan-rakan penyampai yang turut bersama kita pada petang ini iaitu Cikgu Sari. Kita nampak kat sini ada Cikgu Emily yang juga meluangkan masa pada petang ini, dan tidak dilupakan barisan rakan pendidik yang setia dengan siri hands-on online session setiap petang Jumaat yang terdiri daripada guru-guru pakar bagi subjek masing-masing. Tidak dilupakan para pentadbir yang terdiri daripada pengetua, guru besar, guru-guru kanan mata pelajaran, guru cemerlang, guru bimbingan kaunseling dan semua guru-guru yang terlibat dalam sesi pada petang ini. Walau di mana anda berada, kehadiran anda amatlah saya alu-alukan. Terima kasih kepada semua rakan pendidik yang sudi bersama pada ruangan petang ini. Tidak dilupakan rakan-rakan yang terdiri daripada pegawai-pegawai di JPN, di PPD dan pelbagai agensi pendidikan yang lain yang terdiri daripada pelbagai portfolio yang masing-masingnya berbeza. Namun kita dikumpulkan dalam satu sesi ini di mana ia membawa satu agenda pendidikan negara yang menyatukan kita dalam memartabatkan lagi dan melengkapkan lagi ilmu pengetahuan kita dalam meningkatkan lagi sistem pendidikan di tempat yang selayaknya. Panjang mukadimah saya petang ni. Baiklah, saya teruskan dengan berkenalan dahulu. Kita panaskan dahulu sesi petang ini. Okey, pada Puan Ros Maliza, Puan Ros, ya. Kita juga nak ucapkan syabas kepada mereka yang sedang memandu, tapi juga memandu dengan cermat sambil mendengar pembentangan Puan tadi. Saya nampak tadi ada yang dalam kereta ya.
Ya, itu rakan kita Cikgu Sari Itu yang juga semangat, semangat. mengikuti dalam kereta. Ya, dia sanggup Okay, turn good, on good. internet dalam kereta tu mengikuti Siri ini kerana tidak mahu ketinggalan. Hebat, hebat. Alhamdulillah. Ya, hebat. Kita bagi tepukan dululah kepada semua hadirin yang turut serta dengan kita dalam sesi pada petang ini. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, baiklah. Sebelum saya mulakan bicara pada petang ini, apa kata kita berkenalan dahulu. So, cikgu-cikgu boleh keluarkan gadget cikgu, phone, dan boleh scan QR code yang saya paparkan sekarang ini. Okay, cikgu-cikgu boleh keluarkan. Sebab Siri hands on kan, kita kena terus hands on lah. So cikgu scan sahaja QR code yang dipaparkan, tekan sahaja accept all cookies, kemudian masukkan nama cikgu dulu. So masukkan nama cikgu, okay, dan kita akan bermain. Kalau tadi kita menyahut cabaran Datuk Mahenda yang berkata tentang bermain, murid-murid mahu bermain. Apa kata petang ni kita beri peluang kepada guru-guru juga untuk belajar, menimba ilmu serta berkongsi pengalaman sambil bermain. Okay, alright. So kita teruskan untuk sesi pada petang ini. Saya nak berkenalan dahulu dengan rakan-rakan yang bersama kita pada petang ini. Kita ada penonton daripada SK Pandan Perdana, kita ada daripada Johor. Okay, kita ada dari Seri Kembangan, Si Pitang Nun jauh di Sabah sana. Terima kasih kerana bersama kami. Okay, ada yang menonton dari Putrajaya, ada yang menonton dari Perak. Terima kasih diucapkan kepada semua hadirin sekalian. Oh, ada yang menonton juga dari Kota Baru. Okey, Bandar Seri Permaisuri yang saya nampak, daripada Selayang, daripada Brunei. Wow, tahniah. So impressed to see cikgu-cikgu daripada Brunei, serata Malaysia. Ya, di chat juga ada cikgu-cikgu yang memberi komen, salam dari Datuk Panglima Tapah Road. Okay, terima kasih kepada semua hadirin yang memberikan respon untuk sesi ini. Baiklah, kita teruskan dengan agenda kita pada petang ini, iaitu kita, ada yang menonton daripada Pasir Putih, Kelantan. Terima kasih orang Kelantan. Alright. So, salam dari Batu Pahat. Ya, salam juga daripada Kota Baru, Kelantan. Saya bersiaran sebenarnya di office saya di Kota Baru. Sebenarnya kami hari ini bercuti hujung minggu. Tapi saya untuk dapatkan internet, saya datang juga ke office pada petang ini. Alright. So, apakah yang kita nak dapatkan kriteria kejayaan dalam sesi kita pada petang ini? Pada akhir sesi ini, dua perkara yang kita nak capai, iaitu yang pertama, kita nak memahami fasa dalam kitaran PDCA. PDCA ini adalah Plan, Do, Check, Action. So kita nak dalami 4 fasa dalam Plan, Do, Check, Action ini, nak dalam mengupayakan PDP supaya PDP kita tu berpusatkan murid dan memberi kesan yang baik kepada murid dan juga kepuasan kepada diri kita. Yang kedua, kita nak mengaplikasikan satu kitaran PDCA dalam satu simulasi. Kita nak bersimulasi dan kita nak terus hands on. Macam mana nak aplikasikan PDCA ini? Baiklah. Okay. Soalan pertama saya kepada penonton hari ini. Bilakah kali pertama cikgu-cikgu semua temui atau ketahui tentang Plan, Do, Check, Action ni? Atau cikgu dengar tajuk saya pada hari ini, hebahan tentang tajuk saya, ini adalah kali pertama cikgu pernah dengar tentang PDCA ini? Atau PDCA ini dah lama cikgu jumpa tapi cikgu dah lupa. Okay, mari kita tengok. Okay, bilakah kali pertama cikgu temui tentang kitaran Plan, Do, Check, Action? Kita tengok ada yang baru tahu hari ini. Ada cikgu yang kata dia dah lama dah tahu dan flashback balik apa yang dia dah jalankan PDCA sebelum ini, bagaimana pula kita nak upgrade PDCA kita untuk apa yang kita pelajari daripada sesi pada petang ini. Ada yang kata tahu minggu lepas, ada yang tahu bulan yang lalu. Okay, tapi so far tahniah kepada cikgu-cikgu semua, tiada pun antara kalian semua yang memberi feedback di sini yang mengatakan tidak pernah dengar, which is semua orang familiar lah dengan topik kita pada petang ini. Baiklah, apa yang cikgu faham pula? Okay, kalau kita tengok dekat ruangan chat ni, boleh share QR code? Boleh sekejap. Ya, saya sharekan QR code. Silakan cikgu. Cikgu boleh
scan QR code ini ataupun cikgu-cikgu boleh menggunakan link yang dikongsikan di ruangan chat sebentar tadi. Saya dah kongsikan link kepada cikgu di ruangan chat tadi. Mungkin cikgu-cikgu boleh reshare link tersebut. Okey, saya sharekan lagi sekali. Alright, jom kita teruskan. Okey, apa yang anda faham tentang kitaran PDCA? Ada yang kata tak tahu, okey, belum faham, kurang pasti, okey, pelaksanaan yang terancang. Yes, which is good. Saya nampak dah sini ada cikgu yang tahu dah tentang plan, do and check and action ni. Okey, pelaksanaan terancang, intervensi berfokus dan QC kepada satu program yang dilaksanakan. Betul cikgu? Okey. Berpusatkan murid, okey, PLC. Ada yang nak tahu lebih. Okey, so kita cater semua apa sahaja yang cikgu nakkan daripada sesi pada petang ini tentang PDCA. Terima kasih di atas respon cikgu-cikgu. Okey, di mana ada yang cikgu kata a continuous planning. Betul? Okey, perancangan guru. Okey, betul. Pendek kata, sebelum kita mengupayakan sesuatu PDP yang menarik dan berkesan itu, kita kena plan dulu. Okey, baiklah cikgu-cikgu. Mari kita teruskan. Sebenarnya apa maksud PDCA ini? PDCA ini ialah reka bentuk berulang atau kaedah pengurusan yang digunakan dalam perniagaan. Asalnya cikgu, PDCA ini digunakan untuk bidang perniagaan. Okey, kenapa? Untuk kawalan dan penambahbaikan berterusan supaya produk yang dijual tu dapat terus dijual dan boleh menarik ramai orang untuk membeli. Itu adalah dalam bidang perniagaan. Namun kalau kita adaptasi PDCA ni dalam bidang pendidikan, sebenarnya PDCA ni adalah satu proses atau kaedah untuk menambah baik apa saja yang kita lakukan, especially dalam mendidik murid-murid atau dalam melaksanakan PDP. Okay, ia juga dikenali sebagai kitaran syuhad, okay, ataupun kitaran kawalan. Sebenarnya sejak bila PDCA ni diperkenalkan? Sebenarnya PDCA ni telah dijalankan oleh masyarakat di Institut Teknologi Tokyo sejak tahun 1959 lagi. Okey, jom kita tengok apa sebenarnya PDCA ni. PDCA ni ini adalah contoh PDCA, iaitu bila bermula dengan plan, kita nak merancang sesuatu perkara yang kita nak tambah baik tu. Pertama sekali kita kena kenal pasti masalah. Yang kedua, kita tentukan dalam banyak-banyak masalah yang kita kena pasti, masalah mana yang kita nak fokuskan untuk selesai. Dan seterusnya, daripada masalah tersebut, kita analisis apakah punca masalah tersebut, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut, lalu kita pun merancang penambahbaikan. 4 step ini dilakukan dalam plan. Kemudian kita teruskan dengan do, iaitu buat. Sewaktu fasa do ni kita nak cuba buat penambahbaikan. Sewaktu kita nak buat penambahbaikan tu, kita tak boleh melakukan sesuatu perubahan tu secara mendadak. Kita perlu lakukannya secara beransur-ansur dan berstruktur. Atau pendek kata, kita lakukan dulu pilot project sebelum kita lakukan projek yang lebih besar. Dan seterusnya, kita nak pastikan masalah yang kita alami itu dapat diselesaikan melalui pelaksanaan intervensi yang tepat. Seterusnya, kita cek. Dalam kita nak semak, kita kena semak dalam tempoh percubaan tertentu. Kita kena letaklah satu tempoh tertentu untuk memastikan proses kita semak masalah yang kita nak selesaikan tu berlaku pada masa yang telah ditetapkan. Kemudian, sewaktu kita semak, kita boleh lihat apakah perubahan yang berlaku sebelum kita jalankan sebarang penambahbaikan dan selepas kita jalankan penambahbaikan. Dan seterusnya, daripada pemerhatian tersebut kita boleh lihat perkembangan dan akhirnya kita boleh tengoklah sama ada objektif untuk kita ubah suai sesuatu perkara itu dapat dicapai ataupun tidak. Okey, daripada fasa semak inilah menginjak kepada fasa tindakan. Fasa tindakan ni adalah fasa di mana setiap apa yang kita plan, apa yang kita semak, kita akan lakukan dan terjemahkan dalam tindakan.
Okey, cikgu-cikgu jangan risau cikgu, ia nampak macam seolah-olah kita belajar satu teori baru. Sebenarnya tidak cikgu. Secara tidak langsung cikgu-cikgu sebenarnya pernah dan telah lakukan plan, do, check dan action ni hampir setiap hari dalam aktiviti keseharian PDP cikgu. Okey, nanti kita lakukan aktiviti hands-on selepas ini. So, seterusnya kita boleh simpulkan di sini bahawasanya PDCA ni dikenali sebagai kitaran Deming juga. Kenapa PDCA itu digunakan? Dia sebenarnya untuk selesaikan masalah ataupun isu. Kenapa kita perlukan selesaikan masalah atau isu? Untuk kita tingkatkan kecekapan kita iaitu sebagai seorang guru untuk mengajar dan memastikan murid belajar. Dan seterusnya, PDCA ini juga bertujuan untuk mengurangkan risiko atau masalah untuk terus berlaku atau berterusan. Dan seterusnya, yang keempat ialah kita dapat meningkatkan kualiti PDP kita supaya dapat disampaikan dengan lebih berkesan dan menyebabkan murid rasa seronok belajar. Okey, sebenarnya plan, do, check. Plan, do, check dan action ini bukanlah satu cycle yang hanya melibatkan satu kitaran sahaja. Sebenarnya cikgu boleh jalankan PDCA ini sebanyak-banyak cycle yang cikgu perlukan. Tidak semestinya hanya satu cycle. Okey cikgu. Mari kita tengok apa kaitan PDCA ni dengan kerja buat kita sebagai cikgu. Okey, cikgu rasa kalau setelah saya perkenalkan pada cikgu tadi, PDCA, Plan, Do, Check dan Action, apa kaitan dan keperluan PDCA ni dalam kerja buat seorang guru? Cikgu-cikgu boleh scan QR code yang dipaparkan ini dan cikgu-cikgu boleh teruskan memberikan respon. Silakan cikgu. Okey, sebenarnya apa kaitan dengan PDCA dengan kerja buat cikgu? Okey, di sini saya nampak ada cikgu memberikan respon untuk RPH. Okey, saya mudah nak membolehkan kita buat sesuatu tugasan kita atau proses PDP kita dijalankan dengan mudah. Okey, rata-rata saya nampak di sini cikgu merujuk PDCA ini kepada lesson plan. Okey, sebenarnya cikgu untuk petang ini saya tidak bermaksud untuk kongsikan cikgu tentang tata cara bagaimana untuk menulis rancangan mengajar yang baik. Itu tidak dalam plan saya untuk petang ini. Pada petang ini saya ingin kongsikan dengan cikgu tentang bagaimana sesuatu plan atau perancangan yang kita dah buat kepada murid kita dapat diubah suai sewaktu kita laksanakan PDP di dalam kelas apabila terdapat sebarang masalah yang berlaku. Contohnya, sekiranya kita plan PDP untuk 30 orang murid, tapi tiba-tiba yang muncul pada hari kejadian itu, pada hari kita mengajar itu hanya 10 orang. Bagaimana plan yang kita dah buat tu, perancangan RPH yang kita dah buat tu boleh diupayakan, masih boleh diupayakan lagi. Okey, ini adalah proses yang kita akan belajar supaya guru dapat melaksanakan tugas secara terancang. Betul cikgu? Okey, dan bantu pelajar memahami pelajaran. Yes. Okey, dan supaya kerja cikgu teratur dapat dilaksanakan dalam jangka masa yang ditetapkan dan kita dapat mengenapasi masalah dan merancang penyelesaian. Okey, tahniah kepada cikgu-cikgu, memang betul. Inilah kaitan PDCA dengan kerja buat kita cikgu. Baiklah, kita teruskan dengan gambaran ini. Okey, ini adalah proses PDP yang berlaku. Okay, tetapi setiap apa yang kita rancang dalam PDP seharian kita kadang-kadang di luar daripada kawalan kita. Apa yang dirancang kadang-kadang hanya 50% sahaja dapat berjaya dilaksanakan dengan sempurna. Namun selebihnya bagaimana kita mengupayakan perancangan tersebut supaya masih boleh dilaksanakan. Kadang-kadang mood murid juga mempengaruhi kepada proses PDP kita. Walau bagaimanapun cikgu, untuk ke arah pembelajaran bermakna, untuk proses pembelajaran yang bermakna, kita perlu rujuk kepada proses PDP efektif yang dicadangkan oleh SKPMG 2 Standard 4.
Okey, di sini kalau kita tengok, okey, apakah realiti yang berlaku? Kadang-kadang kan cikgu, apa yang cikgu alami sama juga dengan apa yang saya alami. Apa yang kita rancang kadang-kadang tak semestinya berlaku seperti yang kita maktubkan dalam RPH. Mari kita tengok dekat sesi ini cikgu. Mari kita simulasikan satu kitar PDCA bagi Cikgu Echa, menjalani. Ya. sekejap, maaf. Nampaknya ada beberapa rakan kita yang tak dapat dengar suara ni. Sekejap. Yang lain dapat dengar kan? Yang lain boleh dengar ke suara saya? Boleh. Jelas. Jelas kan? Boleh dengar Okey. dengan jelas kan? Saya rasa mungkin pendengar penonton kita yang tidak dapat mendengar suara saya tu mungkin ada masalah teknikal daripada segi device dia kot. Cuba test test yang speaker dengan mic tu Okay, kan, so mikrofon tu. mungkin apa yang boleh saya sarankan ialah cikgu boleh keluar semula daripada Zoom ni dan join semula. Sewaktu cikgu join tu, cikgu boleh join with computer audio. Pilih join with Yes. computer audio. Okay, boleh saya teruskan? Alright. Thank you very much. Okay, so bila kita nak simulasikan ni, okay, contohnya ialah seperti inilah. Okay, awalnya kita rancang PDP kita seperti di SKP dan kita nak capai certain objektif pembelajaran yang kita hasratkan. Tetapi bila kita masuk kelas, ini situasinya cikgu. Adakah situasi ini situasi yang bukan rutin? Boleh saya tanya respon cikgu-cikgu, adakah situasi ini situasi yang pelik ataupun situasi yang biasa kita alami dalam kelas? Okey, saya nampak di sini Cikgu Farhani kata itu situasi biasa dalam kelas, biasa, ada je berlaku. Betul Cikgu Azili. Okey. Yes, inilah situasinya cikgu. So ini adalah halangan kepada PDPC untuk diteruskan. Namun bagaimana kita nak memastikan PDP tetap juga berlaku? Okey, merujuk kepada situasi yang cikgu nampak tadi tu, okey, apakah tindakan cikgu dalam memastikan PDP tetap dijalankan? Okey, mungkin cikgu tak dapat picturize apa yang saya maksudkan di sini. Sekejap, saya nak tunjukkan pada cikgu satu gambar. Alright, cikgu tengok gambar di sini. Okey, berikan, ni contoh PDP lah, berikan 4 sebab mengapa kamu harus menghormati guru. Jadi murid ni jawab, guru mengajar hingga kita pandai. Guru mendidik kita menjadi orang berguna. Adakah objektif pembelajaran soalan cikgu tu sampai kepada murid? Apa yang ditanya, lain yang dijawabnya. Okey, pagi-pagi dah tidur. Betul Cikgu Lam. Okey, ini adalah contoh lah, contoh. Okey, tiba-tiba cikgu ni masuk, please paying attention to me. How much time I must to tell you all. Don't play in my class. Okey, ini menyebabkan murid hilang respect terhadap guru tersebut. Inilah situasi yang selalu berlaku. Dan class control. Okay, kalau kita tengok dekat sini, bagaimana cikgu itu mengawal kelas tersebut. Sedangkan kucing tu sendiri pun kata alat komunikasi paling berkesan ialah baling handphone kepada murid. Okay, dan Hanin kata di sini tidur sebab tak faham bahasa yang guru sampaikan. Betul. Okey, dan ini antara contohlah, setiap orang namakan jenis-jenis daya. Tapi yang dijawabnya oleh murid, berdaya maju, apalah dayaku, dayang Nur Faizah, daya bumi. Okey, ini contoh-contoh. Alright, untuk cikgu yang mengajar sains pula. Okey, ini contoh constraint-nya ialah apakah kesannya kalau kita terbalikkan susunan formula larutan kultur yang terdapat dalam tabung uji. Dan tiba-tiba murid jawab, larutan kultur itu akan tumpah cikgu. So perkara-perkara seperti ini adalah di luar daripada jangkauan kita, tapi kita perlu bersedia. Okay, contohnya beginilah situasi-situasi yang common yang berlaku. Okay cikgu? Alright. So saya nak berbalik kepada slide tadi. Kita teruskan. Agaknya lah kalau cikgu rujuk situasi-situasi yang saya tunjukkan tadi tu, okey, cikgu rasa bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini? Okey, yes cikgu.
Okey, salah cikgu juga tidak. Memang bukan salah kita. Okey, tapi bagaimana cara kita menghadapinya? Gunalah kaedah PDCA. So daripada kaedah PDCA ini kita boleh keluarkan satu situasi. Baiklah, saya tunjukkan kepada cikgu sekarang. Sekejap ya. Mungkin line saya tak berapa laju. Okey. Okey, dekat sini kita akan lihat situasi. Apa tindakan yang cikgu nak buat? Kalau cikgu tengok murid macam tu, bagaimana tindakan cikgu? Apa yang cikgu nak buat? Okey, silakan cikgu. Saya nak tahu tindakan cikgu dulu. Silakan cikgu. Kita nak tengok situasi ini. Okey, merujuk kepada situasi-situasi tadi tu, apa tindakan cikgu? Cikgu nak buat apa cikgu? Silakan cikgu. Cikgu-cikgu boleh respon menggunakan bersabar dan senyum. Cikgu kata kejut sampai bangun. Kena pasti masalah. Okey, bersabar dan senyum, ubah PDPC membosankan kepada fun learning. Yes, bagaimana cikgu nak ubah PDPC yang membosankan kepada fun learning cikgu? Okey, kena pasti masalah, guru boleh mencipta persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Okey, lagi senyum dan buat fun activity, perlu perancangan teliti. Actually cikgu dah rancang dah PDP cikgu dengan menarik ni, tapi bila masuk kelas cikgu nampak student cikgu macam tu. Jika sudah tidur masa saya masuk, saya akan menyanyi. Wow, such a very good suggestion cikgu. Akan menyanyi, so akan menariklah perhatian. Tapi kalau cikgu yang tak tahu menyanyi tu macam mana cikgu? Cikgu Azili ni mesti disukai oleh murid-murid ni sebab suka menyanyi. Cikgu Hanin kata tetap juga mengajar yang nak belajar sebab masalah ini adalah daripada pelajar yang bermasalah lah kan. Fun macam mana sekalipun masih mereka tak berminat. Oh, Cikgu Su kata bagi reward chart. Okay, and then on projector dengan music. Alright, terima kasih cikgu di atas respon-respon cikgu. Wake up the student and explain them what is happening kan. Okay, jika murid tidur semasa mengajar, minta pelajar berdiri dan beri soalan untuk mereka jawab. Yes, actually cikgu, apa yang cikgu sarankan ni sebenarnya adalah ada dalam plan do, check dan action. Tahniah cikgu. Mari kita tengok satu simulasi. Okey, saya nak mengajak cikgu-cikgu beraktiviti pada petang ini. Okey, dalam kita memahami plan, do, check dan action, saya dah reka satu situasi untuk cikgu. Jom kita sama-sama jalankan. So, which is kita nak mengajar tingkatan 1. Jom cikgu. Kita mengajar tingkatan 1 dan situasi dalam kelasnya ialah pada waktu tengah hari. Which is waktu time frame dia ialah pada pukul 12.30 hingga pukul 1.30 petang. Iaitu mengambil masa selama 1 jam. Okay, 30 minit, 2 waktu. Okay, subjek saya tak nak tetapkan di sini. Okay, subjek merujuk kepada subjek cikgu sendiri di mana cikgu nak mengajar di tatkala suhu dalam kelas tersebut pada waktu itu ialah 32 darjah Celsius suhu sekarang lah. Dan bilangan murid dalam kelas sepatutnya yang hadir ialah 30 orang. Tapi pada hari tersebut yang hadir ialah 20 sahaja daripada 30 orang, sebanyak 10 orang tak hadir. Dan aras murid yang kita nak ajar ni adalah sederhana dan lemah. 10 orang murid tak hadir pun perlu dibuat PBD. Kerja guru bukan lagi dalam bilik darjah tapi termasuk di luar bilik darjah. Betul cikgu. So ini adalah contoh situasi yang kita ada. So sekarang ni macam mana cikgu nak jalankan PDP yang berkesan? Cikgu dah sebenarnya plan subjek cikgu nak ajar tu subjek apa, terpulang kepada cikgu, subjek cikgu ajar subjek apa, tapi inilah situasinya. Okay, kohort murid seramai 20 daripada 30 orang. Okay, dan muridnya sederhana dan lemah. Okey, macam mana kita nak buat ni cikgu? Kita nak tukarkan situasi daripada murid-murid yang tidur ni kepada murid yang aktif seperti gambar sebelah kanan ni. Baik, seterusnya soalan reflektif. Merujuk kepada situasi ini, cikgu nak mula dengan macam mana? Jom. Alright, so sebenarnya, okay, guideline kita dalam mengupayakan PDP yang berkesan dan efektif, menyeronokkan, kita kena make sure
Okay, setiap apa yang kita rancang, setiap apa yang kita lakukan di dalam kelas adalah setimpal dengan standard 4 SKPMG 2. Walau bagaimanapun cikgu, kita tetap rujuk SKPMG 2 lagi sekarang ni. Sungguh pun sebenarnya SKPMG 2 ini sedang dalam fasa diubah kepada SKPM at sekolah. Okay, Jemaah Nazir sedang finalisekan SKPM at sekolah. Alright, so apa yang perlu cikgu fokuskan ialah 6 perkara inilah. Guru kena rancang PDP. Actually kita dah rancang bagaimana kita nak kawal, bagaimana kita nak bimbing murid untuk belajar, bagaimana kita nak dorong mereka supaya boleh belajar dan mencapai objektif pembelajaran yang kita sasarkan. Dan cikgu pula sebagai penilai, cikgu nak nilai juga pada waktu yang sama kan. And then memastikan supaya murid belajar dengan aktif. Bagaimana? Okay, inilah instrumennya, iaitu plan, do, check dan action. So jom cikgu kita sama-sama jalankan. Okay, yang pertama, fasa yang pertama ialah fasa plan. Dalam fasa plan ni, apa yang saya boleh sarankan kepada cikgu ialah bila cikgu masuk dalam kelas, cikgu cari isu, masalah utama yang cikgu boleh nampak, okay, senaraikan. Okay, senaraikan atau perhatikan apakah masalah atau isu utama PDP yang cikgu nak tambah baik. Okay, macam tadi kita tengok murid-murid sedang tidur. Okey, yang kedua, tetapkan objektif. Objektif yang ingin kita capai. Kalau kita tengok murid tidur, apa kita masuk kelas, apa role kita? Role kita nak mengajar. Kita nak kejutkan murid, suruh bangun, and then kita nak make sure murid yang bangun itu belajar dan tidak fokus kepada untuk tidur lagi. Seterusnya, yang ketiga, macam mana kita fikirkan macam mana kaedah untuk menyelesaikan masalah murid mengantuk dalam kelas tadi. Dan nak make sure mereka fokus. Dan seterusnya yang keempat, kita tetapkan, kita carilah kemungkinan ataupun apakah faktor-faktor dalaman yang ada dalam kelas tu yang boleh membantu. Contohnya ada murid yang tidak mengantuk tu boleh kejutkan murid yang sedang mengantuk. Ataupun kita ada bantuan, kalau contohnya cikgu mengajar dalam makmal, mungkin kita ada pembantu makmal yang boleh menjadi pemudah cara membantu kita dalam kelas. Okay. Dan seterusnya yang kelima ialah kita tentukan dengan siapa yang kita ingin bekerjasama. Alright cikgu, jom kita fikirkan. Sewaktu kita plan perubahan-perubahan yang kita nak buat ni yang mungkin tidak selari dengan RPH yang kita dah rancang, kita kena tengok apa masalah yang kita sedang hadapi. Yang kedua, kita tengok apakah perkara-perkara atau sumber yang kita boleh gunakan untuk bantu kita selesaikan masalah tersebut. Dan seterusnya, kita cuba cari sumber tersebut dan kita gunakan. Dan bagaimana cara kita nak selesaikan masalah tersebut menggunakan sumber. Dan seterusnya, kita tengok adakah trial kita ini berjaya ataupun tidak. Okay, bagaimana kita nak lihat trial kita ini atau percubaan kita ini berjaya ataupun tidak. Jom kita buat sama-sama cikgu. Alright, saya paparkan lagi sekali cikgu. Jom cikgu keluarkan phone cikgu. Dan cikgu-cikgu boleh scan QR code yang saya paparkan sekarang ini. Jom cikgu kita buat sama-sama. Okey, so cikgu accept all cookies. Cikgu masukkan nama cikgu. Okey, contohnya Ija, saya masukkan nama saya. Okey. Dan kita nak teruskan plan kita cikgu. Okey, nyatakan. Cikgu-cikgu boleh gunakan yang pertama tu, nyatakan 2 isu utama PDP yang cikgu mahu perbaiki. Kalau contohnya tadi kalau kita tengok, tadi murid tidur. Okey, contohnya apakah isu lain yang cikgu nampak dalam kelas cikgu yang cikgu nak perbaiki? Cikgu boleh masukkan respon cikgu dalam ruangan warna merah. Okey, Yan, kita nampak Lola jawab murid tidak mahu mencuba untuk jawab soalan. Yes, betul, exactly. Kadang-kadang kita seorang yang tanya, kita juga yang jawab. Betul kan, cikgu? Murid tak buat kerja yang diberi. Murid sukar mengingat. Okey, pelajar susah memberi tumpuan. Pelajar suka bercakap, betul. Murid tak pandai berbahasa Melayu, murid bosan dengan aktiviti PDPC, murid susah untuk memahami sesi pelajaran. Murid tidak fokus. Okey, kebanyakannya isu cikgu ialah murid tidak
fokus. Okey, terima kasih kepada cikgu-cikgu yang dah respon. Okey, jom kita pergi kepada yang kedua, cikgu. Cikgu boleh pergi ke QR code tadi. Okey, QR code tadi, cikgu pergi kepada yang kedua. Okey, yang kedua, cikgu. Yang kedua, yang warna coklat. Okey, yang warna coklat. Okey. Cikgu pergi kepada yang warna coklat, cikgu tekan yang warna coklat. Yang kedua ya cikgu, pilih nombor 2, tetapkan 2 objektif yang ingin dicapai. Okey. Nak murid, contoh nak murid jawab soalan. Okey, contoh nak murid jawab soalan, nak murid dapat siapkan tugasan. Okey, kita nak murid terlibat secara aktif, kita nak murid seronok. Inilah step yang kedua dalam plan kita. Kita nak murid-murid kita tidak tidur, aktif dalam kelas. Okey, murid fokus kepada pembelajaran. Okay, murid respon kepada PDPC dengan baik. Make sure student can give their full concentration in PDPC. Alright, cikgu. Itu objektif yang cikgu nak. Seterusnya, kita pergi kepada nombor 3, cikgu. Cikgu pilih yang warna biru. Okay, cikgu tekan huruf V tu, cikgu pilih yang warna biru. Sumber. Apakah sumber atau faktor-faktor yang boleh membantu cikgu untuk menyelesaikan masalah? Contohnya kalau dalam kelas, cikgu ada LCD. Cikgu boleh gunakan LCD tersebut untuk paparan digital, pasang aircon, buat permainan gamifikasi. Betul cikgu. Okay, apakah lagi? Main Kahoot. So, duit. Offer duit. Okay. Yes, I like it cikgu Wawa. Okay, kita gunakan ABM yang boleh eye catcher ataupun attention catcher. Lepas tu gunakan LCD ataupun kalau cikgu ada contohnya whiteboard, smartboard. Cikgu boleh gunakan smartboard. Okay, murid yang aktif dalam kelas. Ada yang bertanya, semua duk bercakap tentang gadget je. Sekolah saya tak ada gadget. Sekolah saya ada memang kekurangan lah peranti-peranti seperti itu. Cikgu jangan fokus kepada apa yang cikgu tak ada dalam kelas cikgu. Cikgu fokuskan kepada apa peluang dan apa yang cikgu boleh gunakan dalam kelas cikgu. Okay, sekiranya tak ada peranti, cikgu boleh gunakan murid tu sendiri ataupun apa-apa sahaja learning resources, carta-carta yang ada dalam kelas ke, okay, ataupun permainan yang boleh dijalankan di dalam kelas mengikut keluasan kelas tu. Guru buat pertandingan. So ini adalah step yang ketiga dalam plan. Cikgu-cikgu boleh gunakan sumber yang sedia ada di dalam kelas dan manfaatkannya untuk menyelesaikan masalah cikgu. Now, kita pergi kepada cadangan yang keempat. Okey, cikgu nak selesaikan macam mana? Penyelesaian yang macam mana yang cikgu boleh jalankan berasaskan sumber yang cikgu ada. Guna guru muda. Yes, boleh ajak kawan-kawan yang muda-muda yang cantik-cantik masuk kelas mengajar bersama-sama, pair teaching. Okay, gunakan ABM yang ada, cipta quiz dan boleh buat PBL. Yes, cikgu. Okay, buat mentor-mentee, buat pop quiz dan kad imbasan. Okay, kerja berkumpulan, boleh buat group work mixed abilities. Okay, tahniah cikgu. Sebenarnya cikgu ni dah ada idea. Semua idea tu tengok saja di hujung jari saja cikgu dah terdetik idea macam-macam. Cuma mungkin idea tu tak datang sebab kita tak ada struktur bagaimana kita nak berfikir untuk selesaikan masalah kita dan plan langkah untuk tambah baik PDP kita cikgu. Okay, sebenarnya cikgu dah jalankan ni plan ni cikgu. Alright. So seterusnya inilah cadangan-cadangan yang saya nampak mendengar kata-kata semangat daripada orang yang berjaya, mentor-mentee, buat soalan mudah, create jokes. Alright. Dan kita ada group work, pair work, bagi reward. Yes. Okay. Dan seterusnya yang kelima. Dalam fasa plan, kita nak tengok keadaan yang berlaku jika langkah kita ni dianggap berjaya. Cikgu boleh cuba dan jaya. Dan sekiranya dalam planning cikgu ni, kalau cikgu nak gunakan kaedah, contohnya nak bawa cikgu muda masuk kelas, nak mengajar. So, apakah kriteria kejayaan yang menunjukkan cikgu dah berjaya menarik perhatian murid untuk belajar? Okay, guru lebih semangat dan murid lebih fokus. Yes.
Okay, murid berhenti mengganggu dan akan mengganggu atau akan mengganggu murid lain. Yes. Murid seronok dan aktif dalam kelas. Murid boleh berkomunikasi dengan guru dan guru lebih bermotivasi. Alright, cikgu-cikgu. Kalau kita tengok pada paparan ini, terbukti cikgu-cikgu sebenarnya ada idea di dalam fikiran. Cuma bagaimana nak digerakkan je. Ini adalah baru fasa plan, cikgu. Okay, so dalam fasa plan ni kita ada 4 langkah. Pertama, cikgu cari isu. Lepas tu daripada isu cikgu tu, cikgu pilih satu sahaja objektif. Isu mana yang cikgu nak selesaikan. Dan kemudian yang mana yang penting untuk diselesaikan. Kemudian cikgu cari sumber-sumber dekat luar sana ataupun di dalam kelas itu sendiri yang boleh digunakan untuk selesaikan isu PDP cikgu. Okay, senaraikan. Dan kemudian daripada penyelesaian itu, cikgu boleh aktifkan dia dalam pelbagai bentuk aktiviti. Dan seterusnya daripada aktiviti tersebut, cikgu boleh tengok dah lah bagaimana keberkesanannya. Dari segi apa? Kita nak tengok keberkesanan dari segi murid dah siap kerja. Daripada murid tidur tadi, murid boleh siapkan kerja. Alright, cikgu. So, sehingga sekarang, adakah penerangan saya tentang plan dan aktiviti plan ini cikgu dah faham? Sekiranya cikgu faham, cikgu boleh gunakan butang thumbs up ataupun feel free to unmute your mic atau berikan respon cikgu pada ruangan chat. Alhamdulillah. Okey, saya nampak Cikgu Siti, okey, Cikgu Norizan. Okey, terima kasih di atas respon. Faham ya? Okey, baiklah. Kita teruskan pula kepada sesi yang kedua, iaitu, fasa yang kedua, Cikgu. Okey, fasa yang kedua ini adalah fasa do. Kita dah nak buat. Okey, kita nak buat, dalam fasa kita nak buat ni, kita kena tetapkan langkah yang kita nak buat tu. Kita nak buat apa? Okey, tadi kalau kita kata kita nak menggunakan gadget-gadget yang ada dalam kelas tu, plan yang pertama dalam kita nak buat tu, apakah langkah pertama? Kita kena pasang gadget. Okey, dalam kita pasang gadget untuk jimatkan masa, kita boleh minta murid yang bantu kita pasang gadget, sambung-sambungkan wayar dan seterusnya. Okey, dan perkara penting dalam do ni ialah cikgu kena tahu apa langkah seterusnya yang cikgu nak buat. Yang kedua, cikgu kena tahu before and after. Cikgu kena perhatikan apa yang berlaku sebelum. Apa yang cikgu nak ubah tu. Kita tengok dulu sebelum dia jadi macam ni. Dan selepas kita nak buat perbandingan. Okay, selepasnya nak jadi macam mana. Dan seterusnya barulah cikgu aktifkan aktiviti yang dirancang. Cakap tentang teori ni tak guna cikgu. Jom kita jalankan. Okey, sedikit penerangan tentang do ni ialah apabila cikgu dah jalankan apa yang perlu dalam do ni, okey, cikgu-cikgu boleh make sure semua orang tahu peranan dan tanggungjawab masing-masing, which is cikgu kena terangkanlah kepada murid cikgu apa yang cikgu nak buat dan apa yang murid perlu buat supaya proses itu berlaku secara dua hala. Okey, cikgu, jom kita jalankan aktiviti ini. Okey, cikgu-cikgu boleh terus scan QR code. Sekali lagi scan QR code. Okey, jom kita buat sama-sama, cikgu. Okey, Cikgu Juhaida, terima kasih kerana kongsikan link pada ruangan chat. Okey, masukkan nama. Okey. Alright, so nyatakan 3 langkah yang perlu. Okay, soalan yang pertama ialah nyatakan 3 langkah yang perlu dilakukan. Okay, kalau tadi langkah yang perlu cikgu lakukan, cikgu nak, contohnya cikgu nak gunakan kaedah menggunakan gadget. Okay, langkah pertama cikgu kena buat apa? Langkah kedua cikgu kena buat apa? Okay, cikgu listkan langkah tersebut. Okay, silakan cikgu. Berikan respon anda. Cik Rizal ada kata kat sini, PDCA berkesan pada pembelajaran seterusnya atau boleh digunakan secara ad hoc semasa PDPC dirancang. Sebenarnya PDCA ni boleh guna secara ad hoc dan cikgu juga boleh jadikan dia sebagai rutin sewaktu cikgu menjalankan PDP setiap hari, cikgu. Okay, it's up to you bila masa cikgu nak guna sebenarnya. Yang saya tunjukkan pada petang ini ialah rancangan pengajaran cikgu dah siap. Cuma bila cikgu nampak ada pelbagai kekangan, contohnya murid
kehadiran sangat tidak memuaskan dan murid sangat bosan pada hari tersebut, ataupun cikgu dah rancang PDP, tiba-tiba ada hari sukan di sekolah, murid selepas bersukan dia dah penat. Jadi cikgu tetap nak jalankan tugas cikgu sebagai guru di dalam kelas dan nak melaksanakan PDP. So PDCA ni juga boleh dilaksanakan untuk mengubah suai PDP cikgu tu supaya apa yang dirancang tu dapat lagi diupayakan. Okey, saya harap penerangan saya jelaslah kepada soalan Cikgu Rizal ni. Sebenarnya PDCA ni boleh berlaku secara formal untuk satu PDP yang belum dilakukan, yang akan dilakukan, ataupun sebarang PDP yang secara ad hoc. Bila kita tengok sebarang kekangan berlaku, kita boleh ubah suaikan dia. Alright. So di sini kita nampak ada respon daripada cikgu, guna gadget, pastikan sumber elektrik, sumber internet kuat, beri murid kendalikan gadget. Yes, terima kasih Cikgu Z. Okay, Cikgu Hamidah kata sediakan carta undian murid mengisi carta mengikut kehendak soalan. Perlu rancang aktiviti lebih awal. Cikgu Yusnida, yang kat sini kita nak apa rancangan cikgu tu? Cikgu nyatakan dekat sini langkah-langkahnya. Okay. Cikgu Rizal kata sediakan gadget, pastikan gadget berfungsi dengan baik dan gadget mesra murid. Betul. Cikgu Berry, sediakan bahan yang diperlukan, beri arahan yang jelas. Saya sangat setuju cikgu. Apabila kita melaksanakan PDP, kita perlu beri arahan yang jelas kepada murid supaya murid faham apa yang mereka perlu lakukan dan apa yang perlu mereka buat. Okey, pecahkan murid kepada dalam kumpulan jika perlu. Alright. Cikgu guna gadget, cikgu rasa seronok dan murid berdalam bersama dengan murid-murid. Okey, pastikan ABM telah disediakan. Okey, bahagikan murid kepada kumpulan kecil. Alright. Yes cikgu, saya setuju sahaja dengan apa-apa sahaja saranan 3 langkah yang perlu dilakukan ini. Make sure pelajar faham lesson yang akan dijalankan for the day. Ya, yes, saya setuju cikgu Vijay. Okey, langkah ini yang kita kena make sure berlaku. Alright, beri murid ruang dan masa untuk berkomunikasi. I like it, Cikgu Ida. Tahniah. Okay, now kita pergi kepada yang kedua dalam do. Nyatakan 2 situasi sebelum tindakan anda. Okay, ni contohnya kalau tadilah situasi sebelum tindakan tu. Mula-mula murid akan tidur lah. Kan? Dan murid boring kan, itu adalah situasi. Kalau perlu cikgu ambil gambar untuk kali pertama cikgu nak buat PDCA ni, cikgu boleh ambil gambar. Okay, untuk lihat apa perubahan sebelum berlaku tindakan cikgu ini dan selepas. Murid bermain dan diganggu kawan. Betul Cikgu Rina. Okay, murid mula-mula sebelum kita jalankan tindakan kita nampak murid bermain dan ganggu kawan-kawan. Okay, Fiza, murid tidak fokus. Okay, itulah situasi sebelum tindakan kita. Okay, murid bertanya kepada kawan. Betul Cikgu Gan. Okay, memang murid kadang-kadang sebab dia tak faham, dia dah blur, dia memang akan tanya kawan. Right, ini adalah situasi biasalah. Take note for students who are not responding. Yes, murid masih sibuk bercerita dengan kawan, murid kelihatan letih dan mengantuk. Yes. Alright, now kita pergi kepada step yang ketiga. Apakah aktiviti yang cikgu rancang, cikgu nak buat tadi? Okey, nyatakan dekat sini. Okey, lancarkan aktiviti yang cikgu dah rancang, cikgu nak buat tu. Okey, di fasa yang ketiga ni, cikgu nyatakan dulu aktiviti apa cikgu nak buat. Okey, mula-mula beri arahan kepada murid. Okey, kemudian sebenarnya kita ulang balik langkah yang kita perlu lakukan tadilah di sini. Tapi kita terjemahkan dia dalam bentuk apa cikgu? Dalam bentuk perlakuan. Okey, so kita beri arahan kepada murid tentang apa aktiviti yang kita nak jalankan pada hari ini. Pastikan murid-murid faham apa arahan kepada aktiviti yang kita nak buat. And then kita pantau aktiviti murid tersebut dan kita make sure kita dapat tarik perhatian. Yes, Cikgu Roy Syam. Okay, tarik perhatian murid bagi penerangan dan aktiviti, bagi simple instruction, guide step by step, proper explanation through set induction. Yes, arahan yang jelas, berikan objektif. Cikgu, yang kat sini ada satu perkara yang saya nak tegaskan dekat sini. Waktu kita lancarkan aktiviti, cikgu, kita berikan masa yang cukup kepada murid untuk mencuba.
Okay, beri masa yang cukup untuk murid mencuba. Kalau sekiranya kita bertanya soalan kepada murid, pastikan murid ada masa yang cukup untuk menjawab. Janganlah kita tanya soalan terus kita beri jawapan. Saya sendiri pun tak tahu. Okay, tak apa. Nanti Cikgu C boleh brainstorm nanti idea lain bila kita nampak situasi sebenar. Ada jenaka dan lawak. Dan cikgu-cikgu jangan lupa dalam aktiviti ni kita boleh bagi reward kepada murid juga dengan memberi tepukan, dengan memuji murid. Okay, memuji murid yang boleh lakukan dengan baik tugasan yang kita berikan tu, kita boleh puji mereka. Okay, supaya mereka lebih bermotivasi untuk cuba dan cuba lagi. Alright. Set induction yang menarik, maybe through songs and game, tunjuk cara. Ya, betul Cikgu Rina. Okay, kita buat aktiviti secara berkumpulan. Alright, yes Cikgu. Inilah aktiviti-aktiviti yang Cikgu boleh jalankan sewaktu do. Dan seterusnya, yang terakhir sekali dalam do ialah dua situasi selepas tindakan ni. Apa yang cikgu biasanya cikgu perhatikan bila cikgu jalankan aktiviti yang terancang ini dengan baik ini, apa yang cikgu dapat perhatikan dari sudut murid? Murid akan lebih fokus dan lebih yakin dalam melibatkan diri dalam aktiviti PDP dalam kelas. Okey, situasi ini tak semestinya di sudut murid. Situasi ini juga cikgu boleh rasai sendiri. Apa emosi murid lebih positif? Betul Cikgu Z. Okay. Dan apa yang cikgu rasa sendiri? Puaslah cikgu. Okay. Bila kita dapat jalankan PDP yang menyebabkan murid rasa seronok, kita pun rasa seronok. Dan menyebabkan kita akan teruja lagi untuk mencuba pelbagai pendekatan-pendekatan lain dalam kelas supaya murid kita lebih seronok. More interaction among teachers and students. Saya pun suka sebab bangga murid saya tak tidur. Yes, that's it cikgu. Okay, student answer and involve more. Yes, inilah antara situasi-situasi yang memang kita akan dapat hasil daripada tindakan kita. Baiklah cikgu. Okay, tahniah. Okay, kita dah sampai kepada fasa do. Okay, selesai. Okay, how cikgu? Cikgu dah tak sabar dah nak pergi kepada fasa check. Okay. Okay, satu step kita dah jalankan dan kita dapat melihat hasil. Okay, daripada hasil yang kita lihat tersebut, kita tidak semestinya membiarkan hasil itu berlalu sebegitu saja. Sebenarnya adalah menjadi tugas kita untuk reflect kembali hasil yang kita perolehi itu dan mengkajinya semula bagaimana untuk kita tambah baik lagi hasil tersebut supaya lebih baik lagi pada masa akan datang. Dan waktu cikgu check ni, okay, fasa seterusnya ialah fasa check. So, waktu cikgu check, cikgu boleh catatkan pemerhatian perubahan sebelum cikgu bertindak tadi dan selepas cikgu dah nampak hasil. Cikgu boleh bandingkan. Okay, sebelum tadi, murid senyap, murid malas, murid bersembang, murid tak fokus. Okay, dan selepas kita dah nampak dah perubahan-perubahan positif murid tersebut. Okey, kemudian daripada aktiviti ini kita perlu rekod perkembangan perubahan yang berlaku tu supaya kita tak ulangi lagi kelemahan-kelemahan yang kita dah buat dalam fasa 2 tadi. Macam mana cikgu? Jom kita sama-sama buat. Okey, perkara pertama yang cikgu perlu tahu ialah dalam fasa check ini cikgu elakkan daripada mengulang kesilapan-kesilapan yang boleh menyebabkan PDP itu menjadi kembali tidak menarik. Menggunakan penambahbaikan berterusan, which is cikgu walaupun cikgu cuba buat penambahbaikan tu tak berjaya, cikgu cuba lagi untuk jangan give up cikgu. Itulah. Seterusnya beri perhatian yang cukup kepada fasa semak dan cikgu boleh audit. Okay, yang mana yang cikgu buat tadi tu yang tak berapa berkesan, kita jangan buat lagi untuk next time. Okay, mana yang berkesan, mungkin kita boleh add on lagi aktiviti yang lebih lagi menambahkan power dia. Sekiranya berlaku masalah semasa proses ini, kita perlu analisis balik. Pergi kebalik kepada plan tadi cikgu. Alright, seterusnya jom kita tengok fasa ini. Okay, ini fasa check cikgu. Mari kita sama-sama buat. Okay, nyatakan pemerhatian. Okay, mungkin cikgu-cikgu dah terlepas QR code. Okay, fasa check adalah refleksi. Betul Cikgu Rizal. Okay, fasa check ni adalah refleksi daripada apa yang kita dah pernah buat.
Okay, apa do and don'ts, apa yang kita learn daripada mistake yang kita dah belajar daripada fasa-fasa sebelum ini. Okay, jom cikgu kita buat pada fasa nyatakan pemerhatian perubahan prestasi yang berhasil daripada tindakan anda. Okay, contohnya, okay, kalau tadi kita start kelas tadi, murid masa tu dia belum lagi berminat untuk meneruskan pelajaran. So, murid saling, kita akan lihat sewaktu kita jalankan tindakan kita ini, kita akan nampak perubahan sikap murid. Betul Cikgu Gan? Okay, dan kita akan nampak daripada murid tak bertanding, dia dah bertanding. Okay, dan dia persaingan tu adalah persaingan yang sihat. Instead of dia teruskan tidur dia, so dia dah mula rasa perlu untuk dia bertindak dan belajar dan menumpukan perhatian kepada apa yang sedang cikgu cuba sampaikan. Okay, dan seterusnya, okay, bila cikgu lihat pemerhatian perubahan, cikgu akan nampak lebih fokus, murid akan respon secara aktif. Okay, betul. Alright, kesedaran diri, betul. Yes, saya sangat-sangatlah tertarik dengan perkataan kesedaran diri itu. Sebenarnya plan, do, check, action ni sebenarnya berbalik kepada kita sendiri. Okay, admin sendiri yang menjawab. Ya, saya letak contoh tadi. Okay, untuk pandu cikgu untuk menjawab bahagian ni. Okay, murid saling bertanding. Itu ia adalah jawapan saya. Pelajar compete untuk jawab soalan. Okay, pelajar lebih fokus, perubahan sikap. Alright, dan yang kedua, dalam fasa check ni kita nyatakan perkembangan perubahan yang berlaku. Okay, Sirin kata murid akan jadi lebih aktif. Bilangan murid tidur berkurang. Yes. Okay, apa lagi yang cikgu mungkin boleh perhatikan hasil daripada tindakan cikgu tersebut? Cikgu boleh listkanlah dekat sini. Alright. So sebenarnya fasa check ni sebenarnya kita nak pastikan apa tindakan yang kita lakukan tu sebenarnya berhasil. Dan apa kita nak check juga apa tindakan-tindakan yang tidak perlu tu supaya next time kita tak ulang balik dah. Okay, murid tenanti-nanti nak masuk kelas. Yes, murid bersemangat. Okay, GPMP meningkat. Yes, cikgu ni sangatlah berfokuskan kepada end produknya. Yes, betul cikgu. GP mata pelajaran semakin meningkat, pentadbir, JPM, PPD pun berkeyakinan pada PDP guru. Yes, keceriaan murid, kita boleh tengok murid semakin ceria, murid yang aktif terus aktif, tapi perlu adakan PDCA untuk murid yang tak mahir menulis. Betul cikgu. Sebenarnya PDCA ni yang saya tunjukkan simulasi kepada cikgu apa yang cikgu alami bersama-sama dengan saya pada petang ini hanyalah satu contoh, satu cycle saja cikgu. Sebenarnya cikgu sendiri boleh berulang-ulang buat PDCA ini setiap hari untuk setiap PDP cikgu, untuk setiap subjek yang cikgu ajar. Alright, pelajar akan hadir ke sekolah. Sebenarnya PDCA ni dia 4 step saja. Tapi sebenarnya impak dia sangat besar. Bukan sahaja kepada akademik, tapi juga kepada semua perkara yang cikgu sedang lakukan. Okey, inilah action. Okey, bila kita pergi kepada action, bila kita check yang mana perlu buat, yang mana perlu tinggalkan, yang mana tak perlu. Okey, so kita akan terjemahkan segala-galanya kepada action kita. Kita akan nilai kejayaan kita dalam inisiatif ni, kita tulis balik apa kelemahan kita dan kita cadangkan apa langkah penambahbaikan. Alright, so jika semua yang kita lakukan ini sempurna, so kita bagi thumbs up kepada diri kita dan kita reward lah kepada diri kita kerana kita dah berjaya jalankan tanggungjawab kita dengan baik sekali. Namun sekiranya tidak berlaku seperti yang kita mahukan, so cikgu ulang lagi sekali fasa PDCA itu untuk cycle yang seterusnya cikgu. Okey, so sentiasa lakukan kitaran PDCA ini bagi setiap masa kerana ia merupakan proses pengulangan yang tiada hentinya. Alright cikgu. So, cikgu boleh senaraikanlah dalam action cikgu ni, cikgu boleh senaraikan apa kejayaan yang dah cikgu jalankan. Cikgu berjaya capai. Okey, apakah kelemahan yang cikgu dah jalankan sewaktu PDP tadi. Okey, apa langkah penambahbaikan? Okey, boleh cuba cikgu. Saya nak tengok respon cikgu. Ya, saya tengok kat sini. Link kehadiran belum lagi. Cikgu Patricia.
Nanti sekejap lagi kita akan kongsikan ya. Alright, so prestasi murid meningkat. Yes, okay. Yes, of course. Okay. Dan kurangkan murid tidur dalam kelas. 100% layak sijil SPM. InsyaAllah. Okay. Guru disayangi. Yes. Okay, itu kejayaan-kejayaannya yang mungkin cikgu akan capai daripada action cikgu. Okay, kemudian apa kelemahannya? Mungkin kita kurang sabar sewaktu kita jalankan tindakan kita itu. So, kelemahan kita ialah kurang sabar. Ataupun kadang-kadang kita tak bagi masa yang cukup kepada murid sewaktu menjawab soalan sebab kita pun excited. So, kita perlu too high expectation. Betul? Saya pun ya. Okay, pengalaman saya menjadi guru dulu pun, ya, saya terlalu high expectation. Jadi saya tak boleh high expectation sangat kepada murid. Tapi kita doronglah murid kita untuk capai apa yang kita nak capai. Alright, jadi murid tenanti-nanti subjek kita. Alright, lepas tu diri sendiri fras. Betul. Okay, perlu sediakan peranti yang lebih banyak. Yes, okay. Dan konsistensi, betul. Kadang-kadang kita ni nak buat sesuatu, kita rasa semangat, kita buat dan bila kita dapat hasil, kita rasa excited. Tapi kita tak konsisten melakukannya, betul. Okay, so kita perlukan konsistensi itu. Dan seterusnya, apakah langkah penambahbaikan yang perlu kita jalankan? Mungkin kita boleh ajak juga murid-murid kita memberi feedback, perbincangan dengan guru untuk upgrade idea, perbincangan dengan semua guru, fikirkan cara menarik minat murid merespon secara manual tanpa peranti. Okay, yes, mungkin juga cikgu langkah penambahbaikan di sini, mungkin cikgu boleh libatkan murid untuk menjadi pemberi maklum balas. Contohnya minta murid komen, adakah PDP cikgu hari ini menarik? Libatkan murid juga sebagai pemberi komen. Alright. Okay, tanya pelajar the way they prefer to learn. Yes, betul cikgu. Tanya pelajar apa yang, kalau kita lebih tahu apa yang kita tanya mereka, apa yang mereka nak, kita akan berikan apa yang mereka hendak. Dan of course PDP itu akan menjadi lebih berkesan cikgu. Alright, perbincangan dengan murid, perbincangan dengan ibu bapa tentang apa minat murid. Okay, reflection from students after each lesson. Betul cikgu, itu adalah langkah penambahbaikan yang boleh kita jalankan. Alright cikgu? Yes, okay. Di sini saya nak tanya cikgu, apakah refleksikan diri cikgu-cikgu daripada aktiviti hari ini? Boleh tak cikgu nyatakan refleksi cikgu? Setelah menjalani satu cycle PDCA bersama-sama dengan saya pada petang ini, apa way forward cikgu? Apa harapan cikgu? Apa yang cikgu dapat daripada aktiviti pada petang ini? Silakan cikgu. Okay, saya perlu mendapatkan feedback ini. Okay, saya paparkan lagi sekali link kepada cikgu-cikgu untuk merespon. Okay, semangat baharu. Okay, aplikasi WooClap. Ya, saya menggunakan aplikasi WooClap untuk berinteraksi bersama-sama dengan cikgu dalam sesi pada petang ini. Ini adalah cara saya untuk mendapatkan respon bersama dengan guru. Okay, so di sini saya nampak refresh PDCA, boleh lebih bermotivasi dan beri keyakinan untuk mengajar. Okay, dan explore aktiviti yang menarik minat murid. Okay, dan PDCA banyak menggunakan kaedah refleksikan diri. Betul cikgu. Sebenarnya dalam PDCA cikgu boleh jadikan, turn it to be your kajian tindakan cikgu. Cikgu ambil satu contoh je. Ni saya bagi satu idea lah. Mungkin cikgu ambil satu subjek yang cikgu nak mengajar, satu topik je cikgu ambil dan cikgu try PDCA di dalam satu sesi PDP cikgu. Dan cikgu boleh jadikannya sebagai satu kajian tindakan cikgu. Itulah yang saya cuba sampaikan kepada cikgu. So, cikgu cemerlang, kreatif dan inovatif. Yes, okay. Dan lebih bermotivasi, saya nampak dekat sini. Saya akan buat PDCA setiap masa jika saya jumpa masalah semasa saya mengajar. Alhamdulillah. Sebenarnya itulah yang dihasratkan daripada sesi ini. Dan saya kira itu sahajalah
perkongsian saya pada hari ini, dan sebelum saya akhiri perkongsian saya pada petang ini, saya ingin tunjukkan sedikit tentang kesimpulan lah. Okey, kesimpulan kepada apa yang nak kita bincangkan pada petang ini sebenarnya ialah PDCA ni adalah sebenarnya bertujuan untuk mengoptimumkan proses dan hasil PDP. Dan yang kedua, kita nak mengupaya penerokaan peluang baru untuk penambahbaikan berterusan dalam PDP yang cikgu jalankan. Tidaklah terlalu chalk and talk setiap masa je cikgu. So kita ajar cikgu bagaimana untuk berinovasi sebenarnya dalam PDP. Tak semestinya kena ada preparation. Dan seterusnya, kita nak jana perubahan positif berterusan bukan hanya kepada guru supaya dia lebih bermotivasi untuk mengajar dan mengajar lebih menarik lagi, tapi juga kepada murid yang menerima pelajaran yang kita sampaikan. Dan seterusnya, kita nak mengesan masalah, nak tentukan proses untuk kita jalankan tindakan yang sesuai dalam menyelesaikan masalah tersebut secara konsisten dan berkesan. Dan yang kelima, kita nak tingkatkan kompetensi diri kita sebagai seorang guru dalam menyampaikan PDP yang menarik dan berkesan supaya PDP itu tidak dianggap sebagai satu proses yang membosankan. Alright, cikgu. So, renungan dia, sebuah dinasti tidak akan terbina hanya dalam satu malam, cikgu. Kita ni kerap mengalami fasa-fasa perubahan daripada bangun, jatuh dan bangkit semula. Okay, kalau sekiranya PDCA ini diperkenalkan untuk kualiti, penjimatan kos dan kepuasan pelanggan sehingga boleh menggamit keuntungan kepada sesebuah syarikat gergasi, apa kata kita tukarkan dia kepada kualiti tambah PDP berkesan yang kita jalankan ni dapat mencapai kepuasan guru dan murid, dan hasilnya ialah kemenjadian insani yang kita hasratkan. Teruskan mencuba cikgu-cikgu pelbagai cara. Saya yakin cikgu-cikgu ada pengalaman sendiri, ada cara tersendiri yang cikgu nak jalankan, tapi dengan PDCA, semua tindakan itu akan jadi lebih berkesan. So, sekiranya saya nak mengajak cikgu-cikgu, sekiranya cikgu-cikgu mencuba PDCA cikgu, kongsikanlah kepada saya di laman sosial. Cikgu-cikgu boleh gunakan tanda pagar, sekejap ya. Gunakan tanda pagar PDCA with Teacher Ija CDL. Okay, PDCA with Teacher Ija CDL, supaya saya juga boleh melihatlah, saya juga boleh dapatkan balik feedback daripada cikgu-cikgu tentang apa kaedah yang cikgu jalankan untuk jalankan PDCA daripada side cikgu sendiri. Okay, I have given my best, so I would like to see the rest from you. Okay, itu sahaja. Sekiranya cikgu nak hubungi saya, okay, cikgu boleh reach saya dengan menggunakan Telegram atau boleh email saya. Okay, menggunakan alamat email tersebut, cikgu juga boleh tengok YouTube channel saya iaitu Teacher Ija, dan cikgu boleh datang jumpa saya di PPD Kota Baru. Okay, saya adalah SISC plus Sains dan Matematik di PPD Kota Baru. Okay, so apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu datang daripada kelemahan yang perlu saya perbaiki juga menggunakan PDCA. Alright, saya pulangkan kembali mic ini kepada Cikgu Tuan Juhaida. Silakan Cikgu. Baiklah, okey, terima kasih Cikgu Ija. Okey, nampaknya memang Cikgu Ija pembentangan sharing hari ini memang ramailah tu yang mengatakan memang sharing yang terbaik, okey, sangat memberi manfaat lah, okey, kepada semua ni. Okey, untuk perhatian semua juga, link kehadiran juga telah dikongsikan di ruangan chat. Okey, mohon cikgu-cikgu isi sijil, e-sijil cikgu akan dapat dalam bentuk e-sijil, akan dihantar ke email cikgu. Okey, cikgu jangan keluar lagi tau. Okey, sebelum kita akhiri untuk sesi kita hari ini, saya juga nak war-warkan untuk siri CDL ke-99 pada hari dan masa yang sama, minggu hadapan, hari Jumaat, okay, yang akan disampaikan oleh Sir Rajinda. Okay, kita tengok ada poster dia, okay, dengan tajuknya ialah The Power of Visual Learning. Okay, so cikgu-cikgu jangan lupa, okay, save the date, okay, untuk tajuk yang menarik ini pada masa yang sama, okay, hari yang sama, minggu hadapan.
Okey, dan sekali lagi saya suka nak ingatkan di sini tentang webinar yang telah diwar-warkan di awal sesi tadi oleh Datuk Dr. Mahender Singh tadi. Okey, yang bertajuk Schooling to Maximize Learning. Okey, cikgu-cikgu juga boleh mendaftar untuk sesi webinar ini yang akan diadakan pada hari Sabtu 5 Ogos 10 pagi. Okey, link akan dikongsikan di ruangan chat. Okey. Okey, jangan lupa cikgu akan mendaftar dan akan dapat teruslah confirmation juga melalui email. Okey, ada sebarang soalan ke di sini? Silakan kalau sekiranya Kalau ada sebarang soalan. Link kehadiran telah dikongsikan tadi. Kejap. Okey. Teacher Ija telah kongsikan pautan kehadiran sekali lagi tu. Okey, di ruangan chat. Okey, jadi sebelum kita tutup majlis ni, kita ambil gambar dulu ke macam mana? Ya. Ija? Okey. Mohon cikgu-cikgu semua peserta boleh on kamera masing-masing untuk kita ambil gambar kenangan untuk sesi hari ini. Ija boleh ambil? Boleh. Okey. Alright, kita ada 10 page ya cikgu-cikgu. Okey, berhenti tulis kat ruangan chat dulu. Alright, so semasa saya cuba snap ni, cikgu-cikgu jangan boleh hold sekejap untuk hantar sebarang chat sebab kita nak ambil gambar dulu, and then selepas ni sekiranya cikgu ada soalan nak tanya, cikgu boleh tanya ya. Alright, sekejap ya. Mohon semua penonton supaya tidak menyatakan apa-apa di ruangan chat untuk seketika. Alright, ready? 1, 2, 3. 1. Okay. So, dah full muka surat. So, terima kasih diucapkan kepada semua guru-guru yang hadir sehingga pukul berapa kita ni? Dah pukul 4. Pukul 4.18. 18. Oh. Okey, tahniah kepada semua guru-guru kerana stay sampai dah lebih masa kita ni sebenarnya. Terima kasih, tahniah semua. Okey, sampai kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang.